Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Dr. Azman bin Jusuf, Pengarah IPGK Datuk Razali Ismail. Yang berusaha, Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha, Encik Azawi bin Jusuf, Nazir Kanan, Jemaah Nazir Negeri Terengganu selaku ahli panel, Tuan Haji Yahya bin Osman, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Dr. Rosmani binti Ali, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Ketua Unit Media dan Petugas-Petugas Siaran, para pensyarah, para pegawai pengurusan, para pelajar dan hadirin yang dikasihi sekalian. Bagi memberkati majlis ilmu pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca umur kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Hadirin yang dihormati sekalian, tujuan utama kursus ini dijalankan adalah untuk memberi input berkaitan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 kepada semua pensyarah dan gambaran awal kepada semua pelajar semester akhir sebelum mereka melangkah dan dilantik menjadi guru kelak. Seterusnya, bagi memulakan majlis, saya ingin menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Datuk Razali Ismail untuk menyampaikan kata alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator Majlis, Puan Mastura, yang dihormati Encik Azawi bin Yusof, Nazir Kanan Jemaah Nazir Negeri Terengganu, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pensyarah IPG Kampus Datuk Razali, bakal-bakal guru, pelajar-pelajar semester 8, PISMP, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran ini sama ada melalui platform Microsoft Teams, Facebook Live, YouTube maupun daripada Twitter IPG KNRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Buat pertama sekali saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan Pengarah Dr. Azman bin Jusuf yang tidak dapat bersama kita pada pagi ini kerana beliau mempunyai tugas luar yang lain. Jadi Tuan Pengarah menyampaikan salam terutama kepada panel kita Cik Azawi yang sudi untuk bersama-sama dengan pensyarah dan juga pelajar daripada IPG KNRI bagi menyampaikan satu perkongsian ilmu berkaitan dengan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 ataupun lebih dikenali sebagai SKPMG2. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur iaitu daripada Unit Pembangunan Latihan dan juga Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG KNRI yang telah berjaya melaksanakan kursus SKPMG2 ini. Idea ini telah dilontarkan oleh pengarah pada penghujung tahun yang lepas di mana kita sebenarnya ingin menetapkan satu sasaran kepada semua pelajar-pelajar kita yang bakal akan menjadi guru mempunyai pengetahuan sebelum melangkah ke dalam alam pekerjaan sebagai seorang guru yang dilantik secara rasmi dan insya-Allah mereka ini pelajar-pelajar semester 8 ini akan graduate pada pertengahan tahun 2021 ini. Walaupun masa yang kita peruntukkan pada kali ini tidaklah panjang, hanyalah 2 jam berbanding dengan lautan ilmu berkaitan dengan SKPMG2 ini dan dia sememangnya tidak mencukupi. Tapi ia adalah menjadi penting kepada semua pendidik dan bakal pendidik untuk mengetahui isi-isi penting dan juga elemen-elemen yang
terdapat di dalam SKPMG2. Tambahan pula, SKPMG2 ini adalah satu standard yang digubal sendiri oleh Jemaah Nazir yang telah melalui evolusi yang agak panjang bermula daripada tahun 2001 yang bermula daripada standard tinggi kualiti pendidikan, kemudian SKPM 2003, SKPM 2010 dan seterusnya pada 2016 lahirlah SKPMG itu bagi menyahut cabaran PPPM 2000 yang kita hadapi sekarang ini. Jadi dengan standard kualiti kita yang merangkumi aspek-aspek elemen kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, co-kurikulum, hal ehwal murid, pembelajaran dan juga kemenjadian murid. Ini adalah satu elemen-elemen yang sangat penting kepada semua guru-guru dan juga bakal-bakal pendidik supaya mereka dapat menentukan hala tuju ke manakah alam pekerjaan mereka akan datang. Diharap dengan pendedahan ini, semua pensyarah IPG KDRI akan dapat memberi input standard kualiti pendidikan semasa membimbing bakal-bakal pendidik kita sama ada di dalam kelas maupun semasa bimbingan semasa praktikum. Dan juga kita mengharapkan bakal-bakal guru daripada pelajar-pelajar semester 8, jadikanlah ini adalah sebagai satu permulaan untuk anda untuk menimba ilmu apa yang sebenarnya yang berlaku di alam pekerjaan anda, dan SKPMG itu adalah menjadi salah satu elemen yang sangat penting terutama sekali untuk meningkatkan kemahiran di dalam pembelajaran dan pembelajaran iaitu berkaitan dengan standard 4 iaitu pembelajaran dan pembelajaran. Kita harapkan anak-anak didik IPG KDRI akan memberi tumpuan dengan apa yang akan disampaikan oleh panel kita. Terima kasih kepada Jemaah Nazir Negeri Terengganu, khasnya kepada Encik Azawi Jusoh yang sudi untuk bekerjasama dengan IPG KDRI, berkongsi maklumat dan pengalaman mengenai SKPMG itu. Semoga ilmu yang diperolehi ini akan menjadi panduan kita untuk lebih cemerlang di dalam tugas kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Timbalan Pengarah atas ucapan itu tadi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mastura binti Muhammad Yusof selaku moderator pada petang ini. Ingin saya maklumkan, kursus ini akan dimulai dengan tutur bicara oleh panel jemputan dan sesi soal jawab akan dimulakan selepas ahli panel selesai menyampaikan kursus. Harap maklum. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli panel yang akan menyampaikan dan berkongsi maklumat bagi kursus kita pada petang ini, iaitu yang berusaha Encik Azawi bin Jusoh. Beliau bertugas sebagai Nazir Kanan Jemaah Nazir Negeri Terengganu dan bertanggungjawab selaku penyelaras SKPM Gelombang 2, berkelulusan sarjana dalam bidang sains pengurusan pendidikan dari Universiti Utara Malaysia pada tahun 2012. Pernah berkhidmat di 4 buah sekolah bermula pada tahun 1999. Dilantik sebagai guru cemerlang bermula pada tahun 2008 dan pada tahun 2014, beliau telah memulakan khidmatnya sebagai Nazir di Jemaah Nazir Terengganu sehingga kini. Begitu serba ringkas biodata mengenai ahli panel kita. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berusaha Encik Azawi bin Jusoh untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Mastura binti Muhammad Yusof selaku moderator kita pada petang ini. Yang berusaha Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Datuk Razali Ismail,
yang berusaha, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit dan juga para pensyarah IPG Datuk Razali Ismail serta pelajar-pelajar IPG Datuk Razali Ismail sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita diberi ruang dan juga peluang untuk bersama-sama ke udara lah bagi sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan standard kualiti pendidikan Malaysia di dalam negara kita. Baik, untuk memenuhi tanggungjawab dan amanah ini, sebelum saya pergi ke sesi perkongsian ini, izinkan saya menyampaikan salam daripada Ketua Nazir Negeri Terengganu, Encik Rosmi bin Muhammad Nasir dan Timbalan Ketua Nazir Negeri Terengganu, Encik Cik Rosli bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pada itu saya akan paparkan sedikit pembentangan daripada slide untuk perbincangan kita pada petang ini. Boleh tak respon nampak ke tak nampak? Belum ada lagi. Belum ada lagi ya. Okey. Dah. Dah ada ke belum? Belum. Okey dah. Dah okey. Okey. Baik. Jadi pada petang ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada IPG Datuk Razali Ismail, terutama sekali kepada Tuan Pengarah dan juga Tuan Timbalan kerana sudi menjemput kita pada petang ini untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan standard kualiti pendidikan Malaysia Gelombang 2. Sejauh mana yang kami tahu, pada saya lah, ini adalah IPG yang pertama melakukan ataupun menjemput jemaah nazir untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan SKPM. Terutama sekali SKPM Gelombang 2, kita ucapkan syabas dan juga tahniah kepada pihak IPG Datuk Razali Ismail. Baik, jadi daripada kursus ini diharapkan nanti semua warga IPG Datuk Razali Ismail, terutama sekali para pelajar yang bakal menghadiri ataupun bertugas di sekolah-sekolah yang akan ditentukan oleh pihak kementerian nanti, mendapat satu gambaran awal berkaitan dengan standard kualiti pendidikan Malaysia Gelombang 2 ketika mereka berada di sekolah itu nanti. Jadi diharap daripada melalui kursus ini, pihak tuan-tuan dan juga puan-puan akan mengetahui dan memahami SKPM itu sebagai alat penilaian kendiri dan panduan pengurusan di sekolah. Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, sekiranya tuan-tuan perasan kenapa banyaknya warna-warna pada tulisan-tulisan itu. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna jingga ataupun ungu, dan ada juga yang berwarna biru. Sebenarnya tuan-tuan, sengaja saya letakkan warna-warna ini untuk memberi gambaran kepada tuan-tuan sekalian, itulah warna-warna yang ada di dalam dokumen SKPM Gelombang 2. Warna-warna ini memberi maksud-maksud tertentu untuk kita memahami apabila kita menggunakan dokumen ini nanti ketika berada di sekolah. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, saya dedahkan di sini warna merah itu memberi maksud subjek ataupun perkara yang ada di sekolah. Kalau boleh, kita sama-sama bayangkan di sekolah itu
kita ada orang yang bertugas, iaitu pengetua ataupun guru besar ataupun guru. Jadi orang atau subjek ini diberi makna, diberi maksud melalui tulisan dan diwarnakan dengan warna merah. Kemudian kalau tuan-tuan lihat juga di situ ada warna jingga ataupun ungu. Ungu ini memberi maksud di dalam dokumen SKPM ialah tindakan. Dan yang berwarna biru itu adalah impak daripada tindakan. Itu maksud dia. Dan ada satu lagi warna yang tidak dipaparkan di sini, iaitu warna hijau. Hijau adalah memberi makna kualiti. Jadi gambaran-gambaran awal ini akan membantu tuan-tuan sekalian memahami bagaimanakah proses pelaksanaan SKPM gelombang 2 itu nanti di sekolah. InsyaAllah. Baik, ini adalah perkara-perkara yang kita akan bincang, yang akan kita kongsi pada petang ini secara online. Yang pertama saya akan kongsi tentang berkaitan dengan SKPM gelombang 2 sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tuan Timbalan tadi, sebentar tadi, berkaitan dengan versi SKPM versi SKPM yang ada di dalam negara kita. Dan yang kedua, saya cuba kongsikan juga, bercerita dengan tuan-tuan dan juga puan-puan, bagaimanakah SKPM ini beroperasi di sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana hendak melaksanakan penilaian kendiri sekolah menggunakan SKPM gelombang 2. Dan yang keempat, saya cuba kongsikan sedikit sebanyak berkaitan isu-isu yang berkaitan dengan SKPM gelombang 2 di sekolah. Jadi ini kita akan kongsikan secara bersama-sama di ruang maya ini nanti. Baik, kita pergi sedikit flow dia, latar belakang SKPM. Bagaimanakah SKPM ini bermula? Dan kalau kita lihat di situ, KPM juga telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, yang ringkasnya kita katakan sebagai PPPM 2013 hingga 2025. Melalui pelancaran ini, beberapa strategi dan juga inisiatif yang mendukung usaha transformasi pendidikan kebangsaan telah dinyatakan secara menyeluruh. Jadi, pelaksanaan PPPM 2013-2025 ini menyebabkan berlakunya perubahan dalam dasar pendidikan negara kita. Oleh kerana itulah menyebabkan terdapatnya keperluan semakan semula terhadap SKPM di dalam negara kita ini. Penggubalan semula SKPM adalah selaras dengan Subsection 117-A Akta Pendidikan 1996, di mana akta ini memperuntukkan tanggungjawab Ketua Nazir Sekolah untuk memastikan taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Walaupun Subsection 117-A ini berfokus kepada bidang pengajaran, bidang pengurusan institusi pendidikan juga termasuk dalam skop kewajipan Ketua Nazir Sekolah dan Nazir Sekolah seperti yang diperuntukkan dalam Subsection 117A, C, D dan Subsection 121. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, SKPM ini kita katakan sebagai satu alat ataupun instrumen penilaian, yang mana instrumen ini digunakan di sekolah untuk menilai kualiti sekolah secara berterusan. Dan instrumen ini juga diguna sebagai satu panduan pengoperasian di sekolah mengikut keperluan dan juga kepentingan sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi sekolah. Dan pada waktu yang sama juga tuan-tuan dan juga puan-puan, SKPM ini juga digunakan untuk mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan yang ada di sekolah
dan untuk diambil tindakan susulan bagi tujuan penambahbaikan. Itu konsep pelaksanaan SKPM. Baik, sedikit sebanyak saya ulang kembali apa yang telah dinyatakan oleh Tuan Timbalan Pengarah tadi, di mana pada awalnya SKPM ini wujud bermulanya pada tahun 2001 dikenali sebagai Standard Tinggi Kualiti Pendidikan. Kemudian diteruskan lagi dengan semakan semula dengan melaksanakan beberapa penambahbaikan dari segi aspek dan juga item, dan ia dikenali sebagai SKPM 2003. Dan pada tahun 2010 sekali lagi SKPM dibuat semakan dengan memberi tumpuan kepada penambahbaikan dari segi kriteria dan juga deskripsi skor. Untuk makluman tuan-tuan, SKPM 2003 dan 2010 ini telah digunakan oleh pihak sekolah dalam usaha pihak sekolah menambah baik untuk mendapat ataupun memperolehi beberapa anugerah ataupun ganjaran-ganjaran yang ditawarkan suatu ketika dahulu. Antaranya bai'ah yang biasa yang sekolah terima, mereka menggunakan SKPM 2003 dan juga SKPM 2010 ketika itu bagi menilai kualiti dan juga kemenjadian murid mereka di sekolah. Tetapi pada tahun 2017, SKPM sekali lagi dibuat semakan dengan diberi penambahbaikan dari aspek tahap tindakan dan juga kualiti. Maka pada tahun 2017, lahirlah SKPM gelombang 2. Dan bukunya tuan-tuan boleh lihat yang di atas itu. Itulah bentuk dokumennya. Baik, di dalam SKPM gelombang 2 ada ciri-ciri yang ditekankan untuk kita faham. Yang pertama, SKPM gelombang 2 ini adalah berformat baharu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan proses penyampaian pendidikan di sekolah dan juga keberkesanan dalam pengurusan di sekolah. Baik, yang seterusnya, SKPM juga gelombang 2 juga berorientasikan tindakan. Di dalam SKPM ini digariskan beberapa tindakan yang perlu dilaksanakan oleh warga sekolah dalam melaksanakan tugas seharian mereka di sekolah. Itu perkara yang kedua, ciri yang kedua yang ada di dalam SKPM gelombang 2. Dan yang ketiga adalah menitik beratkan kualiti. SKPM gelombang 2 sangat melihat kepada kualiti. Walaupun warga sekolah melaksanakan tugas seperti biasa, itu adalah tindakan. Tetapi sejauh manakah tindakan itu dilaksanakan secara berkualiti akan dilihat di dalam penilaian menggunakan SKPM gelombang 2. Dan perkara yang ketiga, perkara yang keempat yang sangat menjadi fobia bagi setengah pihak iaitu evidence. Di dalam penggubalan SKPM, evidence ini sangat penting kerana ia membuktikan bahawa tindakan-tindakan yang dilaku itu adalah betul dan juga berkualiti dan juga merupakan satu rujukan kepada sekolah sendiri untuk dibuat penambahbaikan. Dan seterusnya, SKPM gelombang 2 ini digunakan sepanjang tahun. Bermula daripada 1 Januari sehingga 15 November setiap tahun untuk sesi penilaiannya. Baik, dan pelibatan lebih menyeluruh, melibatkan semua warga sekolah, termasuklah AKP. Jadi mereka turut terlibat dalam menilai dan juga mengesan kekuatan dan juga kelemahan pelaksanaan tugas ataupun kerja yang diarah, yang diberi oleh pihak sekolah kepada mereka. Dan yang paling penting ialah ciri yang terakhir itu penekanan kepada peranan PGB, pengetua dan juga guru besar dan juga guru. Jadi SKPM ini
menitik beratkan kepada peranan yang dimainkan oleh pengetua dan juga guru besar serta guru di sekolah. Kerana inilah pengetua dan juga guru-guru di sekolah boleh menggunakan SKPM Gelombang 2 ini sebagai panduan pengurusan sepanjang tahun yang membolehkan sekolah membuat pemantauan bagi proses peningkatan kualiti di sekolah secara berkesan. Baik, ini adalah sedikit organisasi kandungan yang berada di dalam dokumen SKPM Gelombang 2. Di mana sekiranya tuan-tuan memperolehi ataupun memiliki buku standard kualiti pendidikan Malaysia Gelombang 2 ini, di dalam itu dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertamanya dimulai dengan standard 1 yang berkaitan dengan kepemimpinan. Di dalam standard 1 ini, pada bahagian kepemimpinan mempunyai 3 aspek dan 12 terms. Apa dia terms? Nanti akan dijelaskan dalam slide yang berikutnya. Baik, kemudian yang kedua adalah standard 2 yang menyentuh tentang pengurusan organisasi. Di dalam pengurusan organisasi ini ada 7 aspek yang akan tuan-tuan nilai nanti. Di mana di situ juga terdapat 9 terms. Dan pada standard 3 adalah standard yang menyentuh tentang pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid. Bagi setiap pengurusan kurikulum, di dalam standard 3.1 terdapat 4 aspek dan 7 terms. Manakala di dalam standard 3.2 yang menyentuh tentang pengurusan co-kurikulum terdiri daripada 7 aspek dan juga 7 terms. Dan yang terakhir ialah standard 3.1 iaitu pengurusan hal ehwal murid terdiri daripada 6 aspek dan juga 7 terms. Dan yang keempat sebagaimana yang diberitahu oleh Tuan Timbalan Pengarah tadi iaitu berkaitan dengan PDPC, pembelajaran dan juga pemudahcaraan. Di dalam standard 4 ini ada 6 aspek yang akan dinilai, yang akan dilihat oleh guru-guru di sekolah dan ada 8 terms. Dan yang terakhir ialah standard 5. Standard 5 itu adalah kemenjadian murid. Di dalam standard 5 ini terdiri daripada 3 aspek dan 14 item. Kenapa 14 item? Kenapa tidak 14 terms? Nanti kita akan maklumkan. Jadi 14 item, terms adalah berbeza. Secara keseluruhannya, di dalam organisasi kandungan SKPM Gelombang 2, ada 5 standard yang akan kita nilai. Bukan kita sahaja, guru-guru menilai di sekolah. Dan ada 36 aspek, iaitu perkara-perkara yang akan dinilai. Dan ada 50 terms, iaitu tindakan-tindakan itu telah dilaksana ataupun belum. Terms di sini ialah tindakan untuk mencapai standard. Dan yang seterusnya ada 50 rubrik. 50 rubrik inilah yang akan digunakan oleh kita semua di sekolah untuk menentukan kualiti sekolah kita nanti. Dan ada 14 item. Item itulah yang kita akan lihat bagi mengenal pasti menentukan kemenjadian murid di sekolah kita nanti. Jadi ukuran aspek-aspek di dalam standard 5 itu ada 3, iaitu kita melihat kepada kemenjadian murid dalam akademik, iaitu peperiksaan. Dan pada aspek 5.2 itu, kita melihat kemenjadian murid dalam co-kurikulum. Dan seterusnya, pada aspek 5.3, kemenjadian
sah-siah murid. Jadi ada 3 perkara. Dan kalau kita lihat secara umum pada hari ini, kebanyakan sekolah-sekolah melihat kepada aspek 5.1, iaitu kemenjadian murid dalam akademik. Jadi itu yang berlaku dalam senario pendidikan di dalam negara kita hari ini. Kerana itulah didatangkan dengan SKPM agar sekurang-kurangnya dapat membantu sekolah mengenal pasti di manakah perkara-perkara yang perlu dibuat penambahbaikan. Baik, ini saya paparkan sedikit berkaitan dengan format instrumen SKPM gelombang 2 yang akan tuan-tuan guna di sekolah, terutama sekali pelajar. Ini gambaran awal. Di mana di dalam format instrumen SKPM gelombang 2 ini ada 6 bahagian penting. Dan kita kena pasti pada bahagian 1 itu adalah dinamakan sebagai pernyataan standard. Saya mengambil contoh standard di sini adalah standard 1 yang menyentuh tentang kepemimpinan. Jadi, yang perkara yang bahagian paling atas yang saya tandakan dengan simbol nombor 1 itu dikenali sebagai pernyataan standard. Apa dia pernyataan standard? Pernyataan standard ini merupakan pernyataan yang menyatakan matlamat keseluruhan standard tersebut. Apa matlamat? Kalau kita lihat di situ di dalam kepemimpinan bagi standard 1, matlamatnya ialah di mana PGB berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi. Kita lihat di situ. Peranan dia sebagai pemimpin berimpak tinggi. Yang berjaya, yang berusaha, berupaya menggembeling dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Jadi itu matlamat yang dikehendaki di dalam standard 1. Jadi ketika melaksanakan aktiviti penilaian nanti, matlamat ini akan diambil kira. Jadi yang kedua, pada bahagian yang kedua pula dikenali sebagai kriteria kritikal. Jadi di bawah perkara yang pertama tadi, dia ada aspek. Aspek yang pertama di dalam kepemimpinan dalam standard 1 ialah PGB sebagai peneraju. Apa yang diambil kira, tindakan yang diambil kira kepada PGB di dalam standard 1 ini sebagai peranannya sebagai seorang peneraju diberitahu juga di situ. Baca dan kita boleh lihat apa yang perlu dilaksanakan oleh pengetua sebagai seorang peneraju. Ini diterangkan di dalam kriteria kritikal. Baik, yang seterusnya adalah standard quality pada bahagian yang ketiga. Ini diberi menjelaskan tindakan-tindakan yang berkualiti. Apa yang diharapkan? Iaitu kalau lihat kepada contoh di sini, PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. Itu adalah standard quality ataupun tindakan yang dilaksanakan oleh pengetua ataupun guru besar yang dikatakan mencapai standard quality, iaitu menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. Bagaimana nak menetapkan hala tuju sekolah secara terancang? Diterangkan pada bahagian yang keempat nanti, iaitu tindakan untuk mencapai standard. Itu yang dikenali sebagai TUMS. TUMS ini dinyatakan di dalam rubrik penskoran pada bahagian tahap tindakan. Baik, pada bahagian tahap tindakan itu, kita akan dapat lihat apakah tindakan-tindakan untuk mencapai standard yang dinyatakan di dalam standard quality. Baik, pada bahagian rubrik penskoran dibahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama dikenali sebagai tahap tindakan, yang kedua dikenali sebagai tahap kualiti.
Jadi kedua-dua bahagian inilah nanti yang perlu dilihat oleh tuan-tuan dan juga puan-puan yang berada di sekolah ketika melaksanakan aktiviti penilaian menggunakan instrumen SKPM gelombang 2. Dan yang seterusnya adalah jadual pengiraan skor. Yang kelima itu adalah jadual pengiraan skor. Jadi di sini tuan-tuan akan masuk sahaja kerana jadual ini akan tuan-tuan masuk ke dalam portal dan dikira secara automatik. Ini masuk sahaja skor-skor yang tuan bagi, di situlah pengiraan akan berlaku secara automatik. Dan yang seterusnya, yang terakhir ialah berkaitan dengan ruangan yang bawah itu sekali, iaitu evidence pelaksanaan. Dan setiap daripada tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh PGB itu nanti, kita akan catatkan apakah evidence-nya. Contoh, sekiranya tuan PGB itu melaksanakan aktiviti mesyuarat, maka kita letakkan di situ evidennya adalah mesyuarat apa. Jadi kita tulis saja pada bahagian ruangan eviden. Jadi gambaran awal secara keseluruhannya begitu. Format instrumen SKPM gelombang 2 ini begitu. Dan sekiranya tuan-tuan datang ke sekolah nanti, inilah yang tuan-tuan akan lihat. Baik, yang seterusnya. Berkaitan dengan pengoperasian SKPM gelombang 2 di sekolah. Secara jujurnya, bila kita bertanya kepada pihak sekolah, apa dia SKPM gelombang 2, buat masa ini kebanyakannya mereka sedang bertanya-tanya sendiri. Kerana mereka terlalu sibuk. Di sekolah bermacam-macam perkara yang perlu mereka laksanakan. Itu kita kena akui. Pengorbanan mereka ini sangat bermakna dan sangat banyak sebenarnya tugas-tugas mereka di sekolah. Tetapi hadirnya SKPM gelombang 2 kepada mereka sebenarnya untuk membantu. Namun begitu, bagaimana untuk menggunakannya, itu yang perlu kita bantu. Baik, jadi di sekolah ini tugas kita sangat banyak. Rencang sehingga tidak menantangan untuk kita laksanakan. Di sekolah juga segala program, segala dasar daripada pihak KPM dibuat. Dan mereka hendak atau tidak perlu melaksanakan. Walau bagaimanapun, itulah tujuannya SKPM gelombang 2 untuk mengurangkan beban mereka, membantu mereka untuk mengurus sekolah supaya matlamat hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia itu dapat dicapai. Baik, seperti yang dinyatakan dalam PPPM 2013-2025, ada dua perkara penting yang perlu sekolah laksanakan, yang perlu sekolah capai. Yang pertama adalah kualiti sekolah, yang kedua adalah kualiti kemenjadian murid. Bagaimana untuk mencapai kedua-dua perkara ini, itulah yang dibantu oleh pihak SKPM gelombang 2 melalui penilaian. Dan perkara ini, penentuan kualiti sekolah, dia perlu mempunyai satu sumber rujukan sahaja yang dijadikan standard tanpa mengira latar belakang sekolah. Dan ini yang dinyatakan oleh mantan KPPM kita, iaitu Datuk Dr. Amin Senin. Beliau menyatakan bahawa ada instrumen yang akan dapat mengukur kualiti sekolah, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 atau dikenali sebagai SKPM Gelombang 2 G2 yang dibangunkan oleh Jemaah Nazir dan juga Jaminan Kualiti ketika itu. Dan untuk maklumat tuan-tuan, sekarang ini kita dikenali sebagai Jemaah Nazir sahaja. Jadi untuk meningkatkan kualiti sekolah dan kemenjadian murid, satu perkara sahaja yang perlu sekolah laksanakan,
iaitu melalui pembudayaan SKPM gelombang 2 di sekolah. Untuk melaksanakan perkara inilah, untuk membudayakan perkara inilah, perlunya kerjasama daripada pihak sekolah, perlunya kerjasama daripada pihak kita semua, termasuk IPG dan juga bakal-bakal guru, supaya membantu sekolah memahami bagaimanakah mereka dapat menggunakan SKPM gelombang 2 dalam mengurus pengoperasian sekolah. Jadi di sini, di dalam SKPM gelombang 2 sudah pun dinyatakan sekiranya hendak mengurus pada bahagian kepemimpinan, maka dinyatakan dalam standard 1. Sekiranya hendak mengurus tentang pengurusan organisasi sekolah, juga telah dinyata di dalam standard 2. Dan pada standard 3, juga SKPM gelombang 2 membantu sekolah dengan menerapkan perkara-perkara yang perlu dilaksanakan di dalam pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan juga HEM. Dan yang seterusnya untuk para pelajar, para bakal guru nanti yang akan menggunakan standard 4, pembelajaran dan juga pemudahcaraan, ini akan tuan-tuan gunakan nanti bila berada di sekolah nanti. Dan yang kelima adalah kemenjadian murid. Kesemua standard ini adalah menuju ke arah kualiti sekolah dan juga ke arah kualiti kemenjadian murid. Dan standard 1, standard 2, standard 3, juga standard 4, ia dikenali sebagai pengoperasian sekolah. Manakala standard 5, dia bukannya pengoperasian, tetapi ia adalah hasil daripada pelaksanaan pengurusan pada standard 1, standard 2, standard 3 dan juga standard 4. Kerana itulah tadi, di dalam standard 5, ia hanya ada 14 item. Dia tidak ada TUM kerana dia adalah hasil daripada tindakan-tindakan yang kita laksanakan daripada standard 1 sehingga standard 4. Dan standard 1, standard 2, standard 3 dan standard 4 ini, mereka saling berkait di antara satu sama lain. Makanya mereka tidak boleh tidak, mesti bergabung, mesti bekerjasama supaya pada standard 5 nanti akan dapat kita lihat hasilnya nanti. Baik, SKPM yang perkara yang pertama adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pendidikan. Bagaimana? Adalah melalui penilaian kendiri sekolah yang kita laksanakan nanti menggunakan dokumen SKPM gelombang 2. Jadi, di dalam SKPM gelombang 2 itu nanti kita gunakan dia sebagai panduan pengoperasian sekolah dan yang kedua, kita gunakan dia sebagai alat pengukur standard. Dalam bahasa yang mudahnya, SKPM ini hanyalah alat yang digunakan oleh sekolah untuk mengurus sekolah. Itu perkara yang pertama. Jadi, sekolah menggunakannya sebagai panduan untuk mengurus pengoperasian sekolah dan yang keduanya adalah mengikut arahan KPPM. Jadi, SKPM digunakan juga sebagai alat untuk mengukur standard sebagaimana arahan pihak KPPM. Kerana itulah sekolah melaksanakan penilaian kendiri sekolah, kerana itu adalah arahan daripada pihak KPPM. Manakala sebagai panduan, sekolah gunakan untuk melihat sejauh manakah sekolah telah mengurus sekolah mengikut keupayaan masing-masing. Baik, kenapakah laksana SKPM? Ini persoalan-persoalan yang sering diutarakan oleh para guru dan juga barisan kepemimpinan sekolah. Kenapa laksana SKPM? Dan bila ditanyakan balik, kenapa SKPM gelombang 2 berada di sekolah?
sudah tentu ada sebabnya. Sebenarnya dalam konteks yang mudah, SKPM gelombang 2 ini adalah obat kepada pihak sekolah untuk melihat apakah yang perlu dibuat. Dengan adanya SKPM gelombang 2, pihak sekolah akan lebih jelas apa yang perlu dilaksanakan di sekolah. Kenapa kalau tidak ada SKPM gelombang 2, sekolah tidak boleh buat? Boleh. Kalau tiadanya SKPM gelombang 2 pun, sekolah boleh buat. Tetapi sejauh manakah sekolah buat berlandaskan perkara-perkara yang telah ditetapkan, sejauh manakah sekolah melaksanakan tindakan-tindakan itu berkualiti, itu yang kita perlu lihat. Baik, jadi di sini untuk mengetahui apa yang perlu dibuat, didatangkan SKPM gelombang 2. Kerana di dalam itu telah digaris panduankan, telah dinyatakan, telah diberitahu sekiranya hendak mengurus pada bahagian kepemimpinan, contohnya pengetua sebagai peneraju. Apa yang perlu dibuat? Sudah dinyatakan pada standard kualiti itu. Sudah dinyatakan pada TUMS itu. Dan juga telah dibuat dia punya pada rubrik perskoran itu. Jadi dengan adanya SKPM gelombang 2, sekolah dapat mengurus perkara-perkara yang dinyatakan itu diurus secara terancang dan juga teliti serta bersistematik. Jadi sebenarnya SKPM gelombang 2 hanyalah satu bentuk semakan sahaja terhadap kerja buat yang ditugaskan. Dia bukannya perkara baru, tetapi cuma dibawa ke sekolah untuk sekolah lihat semak adakah tindakan ini telah dibuat ataupun belum yang berkaitan dengan tugas-tugas seharian mereka. Ia bukannya perkara baru, ia bukannya dokumen baru, ia hanyalah alat untuk pihak sekolah lihat sebagai satu semakan terhadap kerja buat mereka di sekolah. Dan dia bukannya alat untuk menilai prestasi sesiapa-sesiapa di sekolah. Bukan. Dia adalah alat untuk menilai kerja buat orang yang ditugaskan itu sendiri. Maksudnya kalau saya diberi tugas untuk mengawal ataupun bertanggungjawab untuk menguruskan aset, saya menggunakan SKPM gelombang 2 ini, saya lihat sama ada saya telah urus dengan betul ataupun tidak. Saya cuma tik dan tanda sahaja. Itu sahaja perkara yang perlu saya buat. Jadi dengan adanya SKPM gelombang 2 ini, saya akan nampak lebih jelas apakah tugas yang perlu saya buat ketika saya berada di sekolah. Jadi kalau tuan pengetua tidak beritahu pun sekali pun tidak beritahu kepada saya boleh laksanakan tugas itu kerana saya ada dokumen SKPM gelombang 2 sebagai panduan. Itu yang saya katakan tadi, SKPM gelombang 2 hanyalah alat yang dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan tugas ataupun kerja buat saya seharian di sekolah ataupun sepanjang tahun. Baik, yang kedua adalah tanggungjawab. Ini adalah tanggungjawab bersama. Dengan adanya SKPM gelombang 2, kita sebagai penjawat awam sama-sama kena bertanggungjawab. Di sekolah, kita ada tugas-tugas yang perlu kita laksanakan. Ramai pandangan yang menyatakan bahawa tugas guru hanya mengajar sahaja. Pada pandangan saya, mengajar itu wajib. Tetapi bukan itu sahaja tugas kita sebagai guru di sekolah. Kerana tugas-tugas selain daripada mengajar itu, ada tugas-tugas lain yang perlu kita bantu kepada pihak pengurusan sekolah. Contohnya mengurus aset-aset yang berada di sekolah. Contohnya mengurus panitia-panitia yang berada di sekolah. Contohnya mengurus aktiviti-aktiviti co-curriculum di sekolah. Contohnya mengurus pelajar-pelajar kita di sekolah. Itu adalah tanggungjawab. Jadi perkara-perkara yang hendak kita uruskan ini dinyata di dalam dokumen SKPM gelombang 2. Jadi dia telah meringankan tugas kita di sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab
yang diberi oleh pihak pengetua ataupun pihak sekolah kepada kita, yang mana kita bertugas sebagai seorang guru di sesebuah sekolah. Jadi ketika kita melaksanakan tugas, kita dapat laksanakan tugas kita dengan baik, dengan terancang dan juga dengan bersistematik. Jadi perkara yang seterusnya juga, tanggungjawab kita sebagai penjawat awam adalah bertanggungjawab kepada amanah yang diberi oleh pihak tertinggi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, SKPM gelombang 2 ini kita kena laksanakan PKS, penilaian kendiri sekolah. Kenapa kita laksanakan PKS? Kerana PKS ini adalah arahan daripada KPPM. Kita kena buat sebagai seorang penjawat awam kerana itu adalah arahan. Kalau kita tidak buat, bermaksud kita engkar arahan dan boleh diambil tindakan tata tertib. Itu. Yang kedua, panduan. Kalau kita nak guna, tak nak guna, tidak apa. Kerana dia bukannya arahan. Tetapi panduan kita dalam melaksanakan tugas. Tetapi bila sebut sahaja arahan, PKS itu, kenapa sekolah laksanakan setiap tahun? Kerana dia adalah arahan KPPM. Tak buat, memang dibolehkan diambil tindakan tata tertib. Tapi panduan untuk kita guna, tak apa. Itu pilihan. Tetapi kita galakkan sekolah menggunakan SKPM sebagai panduan. Kerana apa? Bila sekolah menggunakan sebagai panduan, secara automatik ketika mereka hendak melaksanakan penilaian kendiri sekolah, sangat mudah. Kerana sudah mereka amalkan di dalam persekitaran sekolah mereka ketika mereka melaksanakan tugas. Sangat senang. Jadi dengan itu, SKPM sangat membantu pihak sekolah dalam melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab mereka di sekolah. Dan yang ketiga, kenapa kita laksanakan SKPM gelombang 2 adalah sebagai satu muhasabah diri. Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, di dalam SKPM gelombang 2 itu dinyatakan beberapa perkara. Di situlah kita ketika kita melaksanakan aktiviti PKS, iaitu penilaian kendiri sekolah, ataupun ketika kita gunakan SKPM itu sebagai panduan, kita akan dapat nilai dan dapat lihat di manakah kekurangan kita, di manakah kelemahan kita. Sebenarnya SKPM ini adalah satu perkara yang kita guna pakai untuk mengesan di manakah terdapat kelompongan dan juga kelemahan di dalam pelaksanaan tugas kita seharian. Sebab itu saya nyatakan tadi bahawa SKPM gelombang 2 bukannya mengukur ataupun menilai prestasi orang lain. Sebenarnya kita gunakan untuk menilai diri kita sendiri ketika kita melaksanakan tugas. Sebab itu nanti dalam proses penilaian nanti dibahagi-bahagikan tugas itu kepada orang yang diberi tugas sebenar oleh pihak sekolah. Jadi salah satu daripada kenapa laksana SKPM gelombang 2 ini dapat membantu diri kita mengenal pasti di manakah kelemahan-kelemahan yang terdapat ketika kita melaksanakan tugas dan kita boleh ambil tindakan membuat penambahbaikan. Kerana proses penilaian itu berlaku dalam tempoh setahun. Dan begitu juga pada tahun yang berikutnya. Dan diharap perkara ini pihak sekolah atau pihak tuan-tuan juga jelas. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita ambil kira. Tujuan SKPM dia adalah satu panduan dan rujukan utama pengoperasian sekolah. Jadi dengan adanya SKPM ini, sekolah dapat gunakannya sepanjang tahun dalam mengurus semua perkara daripada kepemimpinan sampailah ke PDP. Jadi gunakan dia sebagai panduan dan rujukan utama ketika melaksanakan aktiviti pelaksanaan aktiviti mengurus di sekolah. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan manual pengoperasian sekolah? Jadi yang dimaksudkan dengan manual pengoperasian sekolah ini adalah untuk menunjukkan bahawa kita melaksanakan tugas menjayakan fungsi sekolah sebagai institusi pendidikan
menggunakan SKPM sebagai panduan. Kerana kita tahu ketika kita melaksanakan tugasan kita, banyak sekali perkara-perkara yang kita terlepas pandang. Kerana apa? Di dalam pelaksanaan setiap aktiviti itu, program-program yang dilaksanakan itu akan mewujudkan evidence-evidence yang tertentu. Dan inilah sebenarnya bukti pelaksanaan kita di aktiviti kita, tugas kita di sekolah. Jadi evidence-evidence ini adalah bukti pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada kita di sekolah. Sekiranya kita adalah sebagai seorang guru. Dan juga panduan SKPM ini juga dijadikan sebagai panduan untuk kita memastikan keberkesanan dan juga kualiti pengurusan sekolah dalam tempoh yang tertentu. Bagaimana kita boleh menyemak status kemajuan pengoperasian sekolah dalam tempoh tertentu. Untuk makluman tuan-tuan juga, sebenarnya ada fasa-fasa penilaian ketika kita menggunakan SKPM gelombang 2 sebagai PKS, iaitu penilaian kendiri sekolah. Fasa yang pertama bermula antara 1 Januari hingga 31 Mac. Dan fasa yang kedua bermula 1 April hingga 31 Julai. Dan pada fasa yang ketiga bermula 1 Ogos sehingga 15 November. Itu adalah fasa-fasa yang boleh kita ambil kira untuk menyemak status kemajuan pengoperasian sekolah di sekolah kita. Baik. Jadi kebanyakan yang berlaku di sekolah pada hari ini, pengisian PKS hanya melihat kepada perskoran semata-mata. SKPM gelombang 2 bukannya perskoran. SKPM gelombang 2 ini adalah menerangkan kepada kita bagaimana hendak mengurus sekolah. Itu yang dimaksudkan dengan SKPM gelombang 2. Jadi ia adalah satu modul pengurusan yang digunakan di sekolah kerana ia mengemukakan cadangan apa yang perlu dilaksanakan melalui tahap tindakan. Dan juga dia memberi panduan kepada kita bagaimana melakukan tindakan, iaitu pada tahap kualiti. Dan modul pengurusan sekolah ini juga melibatkan semua warga sekolah berdasarkan aspek dalam standard dan juga sebagai pasukan pelaksana standard. Nanti saya akan terangkan. Dan yang seterusnya, bila perlu dilaksanakan, modul ini perlu digunakan, perlu dilaksanakan sepanjang tahun kerana proses pengurusan sekolah ini adalah sepanjang tahun. Dan juga SKPM ini juga merupakan instrumen untuk menaksir kualiti pengurusan sekolah dengan satu standard yang sama. Kerana itu pada setiap tahun sekolah melaksanakan PKS sebagaimana arahan KPPM, iaitu untuk menilai sendiri sejauh manakah kualiti sekolah mereka masing-masing. Baik, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Proses pelaksanaan PKS, proses pelaksanaan SKPM di sekolah sebagai panduan dan juga digunakan sebagai alat untuk membuat penilaian melalui PKS akan melibatkan 6 proses. Secara amnya, SKPM gelombang 2 ini dibina berdasarkan prinsip 6P. Kalau tuan-tuan lihat di situ, apa dia 6P? Yang pertama itu adalah perancangan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga pemantauan. Dan yang keempat penilaian. Yang kelima penambahbaikan. Dan yang keenam adalah pendokumentasian. Jadi 6P ini merupakan satu amalan seharusnya diterap dan digunakan di sekolah dalam mengurus apa jua program dan juga aktiviti-aktiviti yang berada di sekolah. Dan diharapkan juga 6P ini juga diamalkan ketika pihak sekolah mengurus standard 1
standard 2, standard 3.1, 3.2, 3.3 dan juga pada standard 4. Jadi dalam kebanyakan instrumen 6P ini dinyatakan dalam instrumen SKPM gelombang 2. Dan ini adalah satu contoh bagaimanakah 6P itu diterap dalam pengurusan sumber manusia di sekolah. Kalau tuan-tuan lihat pada fasa yang pertama biasanya di sekolah dalam pengurusan pembangunan sumber manusia, apa yang perlu sekolah buat? Kalau mengikut apa yang dinyatakan di dalam instrumen SKPM gelombang 2, mengurus pembangunan sumber manusia dengan merancang program pembangunan profesional LISMA. Itu perkara ataupun tindakan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam mengurus pengurusan sumber manusia. Itu adalah perkara yang pertama. Yang kedua, yang dinyatakan di dalam dokumen SKPM gelombang 2 ialah melaksanakan program pembangunan profesional LISMA. Dan yang ketiga, menilai keberkesanan program. Dan yang keempat, mengambil tindakan susulan. Kalau tuan-tuan lihat di situ, cantiknya disusun bermula dari aspek perancangan, kemudian pergi kepada bahagian pelaksanaan dan ada untuk menilai keberkesanan serta mengambil tindakan susulan. Dan satu lagi ialah pendokumentasian. Ini boleh dilihat ketika kita berada di sekolah. Hendak dinyatakan di sini bagaimana SKPM gelombang 2 membantu sekolah dalam mengurus pembangunan sumber manusia dengan menyatakan apa yang sekolah perlu buat. Jadi kalau melihat kepada perkara ini, yang pertama sekolah kena laksanakan program pembangunan profesionalisme, iaitu merancang. Dan yang kedua, apabila sekolah sudah merancang, sekolah perlu melaksanakan program yang dirancang tersebut. Ini perkara yang kedua yang dinyatakan di dalam dokumen SKPM gelombang 2. Inilah yang seharusnya sekolah ikut. Kebanyakan ada sekolah merancang program dan juga melaksana program. Tetapi tidak ada penilaian terhadap keberkesanan program. Tetapi kalau sekolah gunakan SKPM gelombang 2 sebagai satu panduan ketika dalam melaksanakan tugas, jadi di sini jelas ada dua perkara yang tertinggal dan belum lagi diambil tindakan oleh sekolah. Untuk kali pertama mungkin sekolah belum faham. Tetapi untuk kali yang kedua sekolah boleh melihat rupa-rupanya kita belum lagi laksanakan penilaian untuk mengesan keberkesanan program-program yang telah kita laksanakan. Untuk fasa yang berikutnya, kalau ada program, maksudnya kita akan buat. Di situlah tadi seperti yang telah dijelaskan, bagaimana SKPM gelombang 2 membantu sekolah mengurus apa jua yang ada di sekolah dengan mengamalkan konsep 6P tadi dengan tidak meninggalkan perkara-perkara yang seharusnya sekolah ambil. Jadi kebanyakan pada hari ini dua perkara sahaja yang berlaku melalui pengalaman-pengalaman kita berada di sekolah, pergi ke sekolah, iaitu merancang dan juga melaksana. Kebanyakannya penilaian dan tindakan susulan ini kurang diberi perhatian oleh pihak sekolah. Di situlah tadi kalau kita bincang, kita dapat mengenal pasti di manakah kelompongan ataupun kelemahan yang belum kita ambil tindakan, yang belum kita kesan. Jadi dengan adanya SKPM gelombang 2 ini, kita dapat mengesan kelompongan itu dan kita boleh ambil tindakan. Kalau pada bahagian pembangunan sumber manusia ini, di sekolah siapakah yang akan mengurus bahagian pembangunan sumber manusia? Kebiasaannya guru ladap, biasanya macam tu. Kebiasaannya adalah guru yang ditugaskan sebagai penyelaras ladap. Kalau di IPG adalah unit latihan. Jadi kalau di unit latihan berada di sekolah, mereka boleh lihat, ketua unit boleh lihat bahawa tugas ini belum lagi selesai. Jadi dengan adanya SKPM gelombang 2 memberi panduan kepada orang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas, mengesan di manakah perkara-perkara yang belum dilunaskan ataupun diselesaikan dalam aktiviti ataupun program-program yang mereka laksanakan.
Baik, ini satu lagi contoh yang saya beri adalah berkaitan dengan aspek 3.1.2. Bagaimana amalan proses 6P seharusnya berlaku dalam pengurusan mata pelajaran. Ini adalah perkara yang perlu diberi perhatian oleh bakal-bakal guru. Kerana tuan-tuan nanti mungkin akan dilantik sebagai ketua panitia yang bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusan mata pelajaran masing-masing. Di dalam SKPM Gelombang 2 menyatakan apa yang perlu panitia laksana dan uruskan. Di dalam pengurusan panitia, perkara yang perlu diuruskan ialah berkaitan dengan perancangan program pembangunan profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran. Itu berbeza dengan program profesionalisme yang berada pada yang pertama tadi, pengurusan sumber manusia. Ini adalah yang berkaitan dengan latihan-latihan guru berkaitan dengan mata pelajaran masing-masing. Inilah yang kita dapat kesan melalui pengalaman kita di sekolah. Kebanyakan program-program kurang dirancang oleh panitia mata pelajaran bagi meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan guru berkaitan dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi dengan adanya SKPM ini, telah dapat membantu tuan-tuan sebagai ketua panitia di sekolah nanti untuk mengurus panitia. Jadi tuan-tuan tidak perlu berjumpa dengan barisan kepimpinan ataupun para senior yang dah berada. Dengan adanya SKPM Gelombang 2 ini, tuan-tuan dah tahu apa tugas, apa kerja buat yang perlu tuan-tuan buat berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah yang tuan-tuan wakili nanti. Yang pertama, tuan-tuan kena merancang program pembangunan profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran tuan-tuan nanti. Yang kedua, apabila tuan-tuan sudah rancang, tuan-tuan kena melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran. Dan yang ketiganya, tuan-tuan kena menilai keberkesanan program dan yang seterusnya ialah mengambil tindakan susulan. Untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, kebanyakan aspek inilah yang kurang diberi perhatian oleh panitia mata pelajaran di sekolah. Kebanyakannya panitia memberi fokus kepada program-program yang melibatkan murid. Betul, perlu diberi fokus, tetapi pada waktu yang sama perlu juga panitia membuat perancangan untuk peningkatan pengetahuan dan juga kemahiran di kalangan guru-guru mata pelajaran yang tuan-tuan wakil nanti. Baik, ini adalah aspek berkaitan dengan pengurusan penilaian murid. Juga akan diurus biasanya oleh setiausaha peperiksaan. Tuan-tuan nanti bila akan ke sekolah, tuan-tuan akan diberi tugas untuk mengurus peperiksaan dan juga pentaksiran. Jadi apa yang perlu tuan-tuan buat? Jadi dengan adanya SKPM Gelombang 2, tuan-tuan boleh gunakan sebagai satu panduan bila sahaja tuan pengetua pihak sekolah memberi tugas kepada tuan-tuan untuk mengurus berkaitan dengan penilaian murid, tuan-tuan sudah dah ada dalam kepala tuan-tuan dengan melihat kepada dokumen SKPM Gelombang 2. Yang pertama sekali tindakan yang perlu tuan-tuan rancang adalah merancang peperiksaan dan juga pentaksiran. Biasanya merancang peperiksaan ini adalah berkaitan dengan peperiksaan besar, tuan-tuan tidak merancang, dia telah pun dirancang oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan juga pihak lembaga peperiksaan di negara kita. Tetapi tuan-tuan perlu merancang pentaksiran iaitu dikenali sebagai PBD, pentaksiran bilik darjah. Ini tugas tuan-tuan nanti. Yang kedua, tuan-tuan kena menyelaraskan bila nak buat pentaksiran ini melalui mata pelajaran tuan-tuan di sekolah. Dan yang ketiga, melaksanakan pentaksiran dan setelah tuan-tuan laksanakan pentaksiran, perlu adanya analisis data dan juga maklumat pentaksiran. Dan perkara inilah sebenarnya yang sangat jarang-jarang berlaku di sekolah. Laksana tetapi perkara yang keempat dan juga kelima inilah yang terlepas pandang. Tetapi bila tuan-tuan menggunakan SKPM Gelombang 2, tuan-tuan dapat mengesan bahawa analisis data dan juga maklumat pentaksiran serta tindakan susulan belum lagi dilaksanakan di sekolah.
Jadi sangat membantu tuan-tuan sebenarnya. Bila tuan-tuan gunakan SKPM gelombang 2 di sekolah sebagai satu panduan selain daripada untuk diguna sebagai penilaian kendiri sekolah. Baik, jadi pengoperasian SKPM sekolah berasaskan prinsip 6P ni ada jangka masa yang tertentu. Secara idealnya, skor penilaian yang kita buat, yang kita isi haruslah bermula daripada peringkat perancangan. Ada juga sekolah-sekolah yang membuat pengisian penuh walaupun belum melaksanakan perancangan. Jadi inilah perkara yang perlu kita bantu sekolah. Kerana mungkin pemahaman mereka terhadap perkara yang perlu dilaksanakan di sekolah mengikut SKPM gelombang 2. Jadi pengiraan skor ini adalah mestilah berdasarkan kepada realiti. Perkara yang sebenarnya berlaku. Bukannya perkara angan-angan. Bukannya kita pakai tangkap muat. Kerana ini adalah untuk menentukan kualiti sekolah kita. Untuk betul-betul kita buat penambahbaikan bagi membolehkan kualiti sekolah kita dapat ditingkatkan. Okey, jadi di sinilah peranan tuan-tuan nanti. Aspek nilai-nilai murni seperti kejujuran dan integriti itu sangat penting. Integriti itu sangat penting untuk tuan-tuan amalkan ketika tuan-tuan menggunakan SKPM gelombang 2 di sekolah. Jangan malu sekiranya pada peringkat awal kita rasa skor ni patutnya rendah. Kita bagilah rendah. Kerana itulah membawa maksud kita akan buat penambahbaikan. Jangan bimbang kerana proses penilaiannya nanti adalah setahun. Dia bukannya pada waktu itu. Kita akui kerana kita nak mengesan di manakah lagi kita belum ambil tindakan. Dan kita boleh tingkatkan skor itu secara beransur-ansur nanti setelah tindakan-tindakan kita ambil dalam tempoh setahun yang diberi kepada kita. Baik. Ini adalah gambaran-gambaran awal yang berada di dalam SKPM gelombang 2. Connecting the Dots. Di mana setiap sekolah tanpa mengira lokasi, saiz atau jenis akan menyediakan pendidikan yang baik dan holistik kepada murid. Apa yang dikatakan di dalam PPPM 2013-2025. Dan tidak lain dan tidak bukan, dia adalah untuk mencapai hasrat KPM dan juga mencapai hasrat sekolah, iaitu berkaitan dengan kemenjadian murid. Di dalam SKPM itu mengandungi secara keseluruhan perkara-perkara tentang dasar dan juga program-program KPM. Jadi pelaksanaannya itu akan memenuhi dan juga mematuhi perkara-perkara yang dihasratkan oleh pihak KPM. Baik. Jadi secara umumnya SKPM gelombang 2 ini merupakan alat ukur standard pendidikan. Kerana itu tuan-tuan nanti bila berada di sekolah, tuan-tuan diberi kuasa untuk melaksanakan, menentukan sendiri kualiti sekolah tuan-tuan. Bukannya orang lain, bukannya daripada pihak Jemaah Nazir ataupun pihak KPM. Tuan-tuan sendiri perlu melaksanakan untuk menentukan sejauh manakah sekolah tuan-tuan itu berkualiti ataupun tidak. Itu sendiri yang tuan-tuan tentukan. Kerana itu SKPM ini diberi kepada pihak sekolah untuk membolehkan sekolah melaksanakan PKS dan pihak sekolah menentukan setakat manakah kualiti sekolah mereka. Jadi untuk melaksanakan PKS ini, tuan-tuan yang akan datang atau pergi ke sekolah nanti perlu faham dan menguasai SKPM gelombang 2 daripada standard 1 sampailah ke standard 5 bagi membolehkan tuan-tuan melaksanakan PKS dengan tepat dan juga betul. Kami di pihak Jemaah Nazir sentiasa membantu tuan-tuan di sekolah. Sekiranya perlukan apa-apa bantuan, kami bersedia untuk bersama-sama dengan tuan-tuan bagi menjayakan pelaksanaan SKPM gelombang 2. Baik, apa faedah SKPM gelombang 2 ini kepada pihak sekolah? Yang pertama adalah sebagai panduan pengoperasian. Supaya sekolah dapat memastikan kualiti sekolah itu dapat dikenal pasti melalui PKS. Dan akhirnya budaya kerja yang lebih bersistematik dapat diamalkan di sekolah. Itu hasrat ataupun faedah
sekiranya sekolah menggunakan SKPM dengan baik. Baik, bagaimana SKPM gelombang 2 ini membantu sekolah? Ini juga persoalan yang diutarakan ketika kita berdiskusi dengan pihak sekolah. Ada lontaran-lontaran soalan sejauh manakah SKPM ini membantu sekolah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, SKPM gelombang 2 ini membantu PGB berperanan menerajui, membimbing dan juga mendorong. Kerana kita tahu PGB adalah ketua bagi semua standard. Ketua bagi segala pengurusan di sekolah. Tugas PGB di sekolah memastikan sekolah diterajui dan juga memberi bimbingan kepada warga sekolah serta memberi dorongan kepada mereka. Jadi dengan adanya PGB yang berperanan sedemikian, dengan adanya SKPM gelombang 2 akan dapat membantu PGB berperanan sebagai peneraju, sebagai pembimbing dan juga sebagai pendorong. Dan SKPM juga membantu warga sekolah mengurus kurikulum, co-kurikulum dan juga HEM. Membantu warga sekolah mengurus organisasi. Banyak organisasi ni, bila kita sebut organisasi di sekolah, kita dapat lihat dari segi sumber manusianya, dari segi asetnya, dari segi keuangannya, dari segi sumber pendidikan, iklim, perpaduan, permuafakatan strategik dan juga membantu tuan-tuan dalam melaksanakan PDP ke arah kemenjadian murid. Hasilnya yang kita nak pada akhir nanti ialah kemenjadian murid. Jadi tuan-tuan mengurus apa yang berada di sekolah itu dengan menggunakan SKPM sebagai panduan, insya-Allah kita sangat yakin hasrat untuk mendapat kemenjadian murid itu akan dapat dicapai. Untuk pemahaman tuan-tuan, kemenjadian murid bukan hanya berfokus kepada kemenjadian murid dalam bidang akademik sahaja, tetapi juga kemenjadian syasiah murid dan juga kemenjadian murid dalam co-kurikulum. Ketiga-tiga perkara ini perlu diambil kira, perlu diberi perhatian. Namun begitu, kebanyakan sekolah pada hari ini, kebanyakannya memberi tumpuan kepada kemenjadian murid dalam akademik sahaja. Perkara inilah yang perlu kita sama-sama bantu sekolah memberi pemahaman bahawa kemenjadian murid itu bukan sahaja dalam bidang akademik, tetapi juga dalam bidang co-kurikulum dan juga syasiah murid. Dan itulah yang dinyatakan di dalam SKPM gelombang 2. Apabila sekolah menggunakan SKPM gelombang 2, sekolah akan dapat lihat, oh rupanya ada dua lagi perkara kemenjadian murid yang perlu kita sama-sama beri penekanan. Baik, apa yang perlu dilakukan ini dan bagaimana ia dilakukan ini, itulah yang dinyatakan di dalam SKPM gelombang 2. Jadi apa faedah SKPM gelombang 2 kepada PGB? Jadi di sini PGB akan nampak lebih jelas. PGB yang masuk di sini ialah pengetua dan guru besar. Ini makluman kepada pelajar-pelajar. Mungkin di kalangan pensyarah sudah faham PGB. Tapi di kalangan pelajar ini adalah istilah yang kita singkatkan dinamakan sebagai PGB. GB ini adalah guru besar yang berada di sekolah rendah. Pengetua adalah barisan kepimpinan yang berada di sekolah menengah. Jadi dalam singkatan kita panggil PGB. Jadi dengan adanya SKPM gelombang 2 ini telah membantu PGB melaksanakan tugas. PGB jelas apa yang perlu dilakukan dalam setiap aspek kepimpinan dan pengurusan. Dan juga PGB akan tahu skop kerja. Baik, seterusnya akan bertindak mengikut prosedur dan juga dapat memberi arahan dengan lebih jelas. Seterusnya perkara yang kedua, faedah SKPM gelombang 2 kepada PGB, PGB dapat menyemak status kemajuan pengoperasian sekolah melalui maklumat pelaksanaan SKPM gelombang 2 yang sentiasa diupdate di portal. Sebenarnya kita ada dashboard dinama portal NKRA. Di dalam situlah segala perkara-perkara yang dilaksanakan penilaian bagi setiap fasa dimasukkan ke dalam portal yang berkenaan. Di situlah pihak sekolah dapat menyemak sejauh manakah pengoperasian sekolah, sama ada berada pada taraf cemerlang ataupun berada pada taraf baik.
ataupun berada pada taraf lemah ataupun sangat lemah. Itu kriteria-kriteria yang ada. Kerana itulah menjadi satu indikator kepada PGB untuk melihat sejauh manakah kualiti sekolah mereka berada, sejauh manakah pengoperasian sekolah mereka setakat hari ini. Jadi di situ memberi gambaran kepada PGB untuk membuat tindakan penambahbaikan. Dan juga untuk merancang apakah perkara-perkara yang perlu dilaksanakan serta mengesan keberkesanan program-program yang telah dilaksanakan dalam tempoh penilaian. Dan pada waktu yang sama juga PGB dapat mengesan kecekapan dan juga kemahiran guru ataupun AKP-AKP yang berada di sekolah, yang bertugas di sekolah. Sejauh manakah kemahiran-kemahiran guru-guru di sekolah mereka? Adakah perlu diberi latihan ataupun perlu dibantu ataupun perlu dibimbing? Jadi itulah perkara-perkara yang perlu PGB buat semakan dan merancang program-program untuk penambahbaikan. Bukannya untuk melihat kepada kesalahan, tetapi lebih melihat kepada bagaimana untuk membantu, membimbing guru-guru yang mungkin pada pandangan PGB setelah membuat semakan perlu dibantu. Kerana latar belakang guru-guru di sekolah adalah berbeza-beza di antara satu sama lain. Kerana itulah juga faedah SKPM Gelombang 2 ini memberitahu kepada PGB untuk membuat refleksi. Mungkin PGB terlepas pandang perkara-perkara yang tak nampak. Kerana PGB seorang. Di sekolah itu ramai. Sebab itu melalui penilaian-penilaian ini, PGB dibantu oleh warga sekolah melalui pasukan pelaksana standard yang dibentuk. Baik, jadi dengan adanya refleksi diri ini, PGB dapat mengesan kekuatan dan juga kelemahan diri. Jadi bagaimanakah SKPM ini dilaksanakan di sekolah? Yang pertamanya dia melibatkan warga sekolah secara menyeluruh, termasuklah AKP. Jadi di sekolah nanti akan ada peranan PGB, akan wujudnya jawatan kuasa SKPM Gelombang 2 di sekolah, ada pasukan pelaksana standard, guru data dan juga ICT. Ini adalah orang-orang yang berada di dalam jawatan kuasa SKPM Gelombang 2 di sekolah yang akan mengurus tentang pelaksanaan SKPM Gelombang 2 di sekolah. Dan yang kedua, pendemokrasian dalam menaraf sekolah secara penarafan kendiri. Kerana diberitahu sebentar tadi, pelibatan PKS itu adalah menyeluruh, melibatkan semua warga sekolah, menilai tugas kerja masing-masing. Bukannya menilai orang lain. Dia menilai kerja tugas masing-masing berdasarkan dokumen SKPM yang diagihkan kepada mereka. Sebenarnya tak banyak, sehelai sahaja untuk dinilai sepanjang tahun. Sehelai sahaja helaian SKPM yang diagihkan kepada, yang dinamakan kepada guru yang dinamakan sebagai pasukan pelaksana standard. Dan guru ini akan menggunakan helaian ini selama setahun. Dan di dalam helaian itu ada tahap tindakan dan juga tahap kualiti. Kalau kita lihat kepada konsep NAPI tadi, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. Tetapi kebanyakannya hanyalah ada 5. Jadi dia boleh melihat merancang buat ke tidak, melaksana buat ke tidak, menilai buat ke tidak, mengambil tindakan buat ke tidak. Itu sahaja tugas orang yang melaksanakan penilaian kerja dia sendiri. Kalau dia tak buat, dia bagi tahu tak buat lagi. Sebab tempoh untuk buat itu setahun. Dia boleh sesat. Jadi itu bagaimanakah proses itu berlaku secara pendemokrasian. Baik, jadi PGB sebagai ketua pasukan pelaksana stand ini bertanggungjawab secara mutlak terhadap apa perkara yang berkaitan dengan PKS di sekolah. Baik, yang seterusnya, SKPM ini dilaksanakan secara bertanggungjawab, secara bersama-sama dan tidak adanya sifat keakuan. Kamu, aku tidak ada. Di dalam SKPM ini, kita bersama-sama membantu di antara satu sama lain bagi membantu meningkatkan kualiti sekolah. Yang mana pada akhirnya nanti kita akan dapat capai dua. Satu, kualiti sekolah dan satu lagi adalah kualiti kemenjadian
murid-murid di sekolah kita. Jadi SKPM gelombang 2 ini adalah alat untuk membantu kita mencapai kedua-dua perkara tadi, iaitu kualiti sekolah dan kualiti kemenjadian murid. Dan aliran-aliran kerja ini diberi kepada pihak guru-guru di sekolah yang dikenali sebagai pasukan pelaksana standard, bagaimana mereka nak laksanakan penilaian bermula daripada taklimat yang dilaksanakan oleh pihak pengetua ataupun guru besar kepada barisan pasukan pelaksana standard, dan pasukan pelaksana standard akan melaksanakan penilaian dalam tempoh setahun. Jadi setelah mereka laksanakan penilaian, mereka serah balik kepada jawatan kuasa SKPM gelombang 2 untuk di-key in ataupun dimasukkan ke portal. Itu sahaja tugas mereka. Jadi tugas PPS hanya semak sahaja tugas dia. Dia semak tugas dia. Sebab itu waktu peragihan tugas itu diberi kepada orang yang diberi tugas semasa di sekolah. Contohnya kalau saya diberi tugas untuk mengurus panitia bahasa Melayu, maka saya akan diberi dokumen penilaian untuk saya melihat pengurusan panitia bahasa Melayu yang saya terajui. Jadi saya nilai kerja buat saya sendiri. Itu yang dimasukkan penilaian PKS di dalam SKPM gelombang 2. Baik. Oleh kerana masa ini mencumburai kita, beberapa perkara saya pergi kepada pelaksanaan PKS SKPM gelombang 2 secara ringkas sahaja. Kita sudah pun dapat satu gambaran bagaimanakah SKPM gelombang 2 ini beroperasi di sekolah, apa dia faedah-faedah kepada PGB dan juga kepada guru-guru di sekolah. Banyak sebenarnya. Jadi di sinilah bagaimana proses pelaksanaan PKS itu berlaku. Proses pelaksanaan PKS ini adalah wajib. Mesti dilaksanakan oleh pihak sekolah kerana dia adalah arahan daripada pihak KPPM. Jadi dalam melaksanakan PKS, dia ada prosedur pelaksanaan SKPM gelombang 2 yang mana kita diberi panduan untuk melaksanakan PKS ini macam mana. Di situ kita akan diberi edaran pasukan pelaksana standard, dalam bahasa ringkasnya dipanggil sebagai edaran PPS. Ini adalah yang terbaharu 1 Januari 2020. Dan di situ kalau tuan-tuan boleh lihat, agihan aspek atau TUM kepada PPS itu adalah seperti yang disenaraikan. Ini adalah cadangan-cadangan yang boleh pihak sekolah guna sebagai satu panduan. Baik, yang ini adalah prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, sekolah kena tubuhkan jawatankuasa SKPM gelombang 2 di sekolah yang terdiri daripada pengetua, penolong kanan, setiausaha jawatankuasa SKPM sekolah, guru mata pelajaran, guru kanan mata pelajaran bagi sekolah menengah, setiausaha kurikulum, setiausaha co-kurikulum, setiausaha HEM dan juga guru data ataupun guru ICT. Dan mungkin pelajar-pelajar sekalian nanti bila turun ke sekolah, mungkin salah seorang akan terlibat di dalam jawatankuasa yang berkenaan. Dan yang kedua, pihak sekolah perlu pilih dan lantik pasukan pelaksana standard. Kerana itu dari segi pelantikan ini, pihak sekolah seboleh-bolehnya hendaklah melantik seorang warga sekolah yang bertanggungjawab secara langsung dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan sesuatu aspek seperti yang telah saya jelaskan tadi. Baik, yang seterusnya, laksanakan penilaian. Seperti yang telah saya gambarkan tadi, memberitahu bahawa bermulanya penilaian itu adalah bermula pada minggu yang pertama Januari pada setiap tahun dan berakhir pada November pada setiap tahun. Biasanya pada 15 November. Kecuali pada tahun ini 2020, tahun lepas 2020 berakhir pada 15 Disember disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi itu fleksibelnya. Ini gambaran secara ringkas. Baik, ini adalah contoh edaran PPS yang mana tuan-tuan akan dapat nanti bila berada di sekolah. Di sinilah sebenarnya tuan-tuan akan guna ketika tuan-tuan melaksanakan PKS. Dan pada bahagian ruangan-ruangan itu perlu tuan-tuan isi. Dan dia ada perskorannya dan sebagainya. Dan ada nama PPS. Kalau tuan dilantik untuk menguruskan penilaian, nama tuan-tuan akan berada di situ bersama-sama dengan tanda tangan. Dan juga tarikh
penilaian itu dilaksanakan. Ini adalah contoh sahaja. Baik, bagaimana kita nak laksanakan PKS? Seperti yang telah dijelaskan tadi, saya memberi satu gambaran secara ringkas. Saya mengambil contoh standard 1 kepemimpinan. Sekiranya tuan-tuan ditugaskan untuk melaksanakan penilaian pada bahagian ini dan kebiasaannya penilaian ini pada bahagian kepemimpinan ini dinilai oleh barisan kepemimpinan yang terdiri daripada barisan PK. Untuk makluman tuan-tuan, pengetua dan juga guru besar tidak menggunakan instrumen ini kerana pengetua dan juga guru besar adalah ketua bagi semua standard. Dalam proses PKS, mereka tidak dilibatkan untuk membuat penilaian tetapi dilibatkan sebagai pemantau kepada proses penilaian yang dilaksanakan. Kerana itu pengetua diberi satu dashboard untuk melihat, menyemak adakah tugas-tugas penilaian ini dilaksanakan dengan betul atau sebagainya dan juga mengesan perkara-perkara apakah yang telah dinilai oleh ahli-ahli ataupun warga sekolah bagi memberi maklumat kepada beliau tentang perkara-perkara yang perlu diambil tindakan. Jadi di sini saya bagi satu contoh bagaimana kita nak melaksanakan PKS. Jadi saya ambil daripada standard 1 berkaitan dengan kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan ini, perkara yang perlu dilihat ialah perkara tahap tindakan. Jadi PGB sebagai peneraju yang pertama sekali, PGB perlu membuat analisis. Sekiranya tuan-tuan diberi tugas sebagai penilai, tuan-tuan kena pasti sama ada membuat analisis ini sudah dilaksana ke ataupun belum. Itu sekiranya sudah dilaksana, tuan-tuan tandakan 1. Bermaksud perkara itu sudah pun diambil tindakan. Kerana itu tulisannya diwarnakan dengan warna ungu. Ungu itu adalah tindakan. Kemudian adakah pihak kepimpinan ini menentukan sasaran, mendokumenkan hala tuju dan menyebarluaskan hala tuju. Ini berkaitan dengan hala tuju. Kerana apa yang dinyatakan dalam standard kualiti ini, PGB menetapkan hala tuju secara terancang. Bagaimana PGB nak menetapkan hala tuju secara terancang? Yang pertama, PGB kena membuat analisis. Itu yang saya kata tadi, bagaimana SKPN Gelombang 2 membantu pihak kepimpinan sekolah untuk mengurus bahagian kepemimpinan standard 1 di sekolah. Jadi jelas di sini, PGB akan tahu perkara yang pertama dalam menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. Yang pertama, dia kena laksanakan ataupun membuat analisis. Yang kedua, kena menentukan sasaran. Dan yang ketiga, kena mendokumenkan hala tuju. Dan yang keempat, menyebar luas hala tuju. Ini baru pada bahagian tindakan. Adakah tindakan keempat tindakan ini telah dilaksanakan oleh sekolah ataupun belum? Sekiranya belum, maksudnya pihak penilai itu kena beritahu kepada pihak yang terlibat bahawa perkara ini belum diambil tindakan. Tidak mengapa, kerana proses penilaiannya adalah setahun. Maksudnya di sini kita tandakan dahulu dengan kosong. Tetapi bila sudah diberitahu dan diambil tindakan, maksudnya penilaian di sini kita dah boleh tanda 1. Begitu juga dengan tindakan-tindakan yang diambil ini, kita melihat kepada kualiti. Apakah yang dimaksudkan dengan kualiti? Adakah tindakan ini berkualiti? Membuat analisis. Membuat analisisnya macam mana? Di dalam SKPN Gelombang 2 telah memberi penjelasan. Sekiranya membuat analisis, 3 perkara ini perlu diambil kira. Yang pertama, secara menyeluruh meliputi bidang kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Ada 3 perkara di situ. Ketika mereka melaksanakan penetapan hala tuju dan membuat analisis, perlu mengambil ketiga-tiga bidang ini. Kalau ambil satu sahaja, bermaksud tindakan yang dilaksanakan itu kurang berkualiti. Jadi tindakan ini perlu dibuat penambahbaikan. Dan bila kita menggunakan SKPN Gelombang 2, kita akan dapat mengesan. Oh, rupanya bidang co-curriculum belum kita buat analisis secara menyeluruh. Maksudnya pada fasa yang berikutnya, bulan yang berikutnya, minggu yang berikutnya, hari yang berikutnya, kita akan buat analisis pada bahagian co-curriculum dan juga hal ehwal
murid. Maksudnya kita akan tanda sini skornya 4, 1, 2 dan 3 sebagaimana yang dipandukan di dalam dokumen SKPM gelombang 2. Dan apabila kita telah melaksanakan tindakan-tindakan ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi, setiap tindakan dia akan ada evidence. Dan dalam SKPM gelombang 2 ini sangat menitik beratkan evidence. Di manakah perkara tindakan ini kita dapat kesan, evidence-nya? Kita bincang tentang membuat analisis ini di dalam mesyuarat kita ataupun di dalam perbincangan-perbincangan secara tidak formal. Maksudnya di sinilah kita tulis. Kalau ada di dalam catatan buku pengurusan pengetua, masa kita tulislah buku catatan pengetua. Tetapi di sini saya buat andaian perkara ini berlaku dalam mesyuarat pengurusan sekolah. Jadi kita tulislah evidence di sini, mesyuarat pengurusan sekolah ABC kali pertama 2021. Jadi ada 4 perkara itu semua dibincang di dalam mesyuarat yang berkenaan. Jadi senang, evidence-nya hanya satu sahaja, mesyuarat pengurusan sekolah ABC kali pertama 2021 menggambarkan secara keseluruhan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Itu adalah contoh pelaksanaan PKS. Baik, sama-sama kita lihat sedikit kalau ada masa. Ini adalah contoh bagaimana kita nak laksanakan penilaian kepada PDP yang kita buat. Ini adalah satu contoh PDP secara online. Kita gambarkan bahawa kita adalah cikgu ini. Kita berada di dalam kelas dan kita nak gunakan SKPM gelombang 2 untuk kita nilai kita ada ke tidak perkara-perkara yang dinyatakan dalam SKPM gelombang 2 itu berada ketika kita melaksanakan PKS bagi standard 4. Kita cuba tengok contoh dalam 2 minit.
Baik, itu adalah selingan video klip yang dihasilkan oleh guru yang melaksanakan proses pembelajaran dalam talian. Kebetulan itu adalah paparan yang usaha yang telah dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah bagi membolehkan penyampaian ilmu dilaksanakan oleh sekolah. Baik, berdasarkan kepada video klip tadi, maksudnya di sini bagaimanakah kita nak menilai diri kita ketika kita menggunakan standard 4 untuk kita tentukan sama ada kita sudah pun memenuhi perkara-perkara yang dinyatakan di dalam standard 4. Seperti biasa, saya ambil satu contoh sahaja daripada semua klip video itu tadi adalah berkaitan dengan guru sebagai perancang. Ketika kita hendak menilai sama ada kita dah merancang secara berkualiti ataupun tidak, kita mengambil lihat perkara tahap tindakan. Adakah kita menyediakan RPH? Kalau lihat kepada video tadi, kita andaikan kita, cikgu itu tadi telah menyediakan RPH. Maksudnya kita tandakan satu bahawa kita sudah pun menyediakan RPH, rancangan pelajaran harian. Yang kedua, adakah kita menentukan kaedah pentaksiran? Ya, dalam video tadi kita juga telah menentukan kaedah pentaksiran. Maka kita tandakan satu bahawa kita telah pun melaksanakan tugas kita iaitu menentukan kaedah pentaksiran ketika kita melaksanakan perancangan. Dan yang seterusnya, adakah kita menyediakan sumber pendidikan? Ya, kita menyediakan sumber pendidikan. Kesemua itu kita sudah pun penuhi dalam kita menyediakan RPH dan juga menentukan melaksanakan pentaksiran dan juga dari segi penyediaan sumber pendidikan. Itu secara ringkas saya nak bagi tahu bagaimana kita nak laksanakan PKS di dalam standard 4. Baik, ini adalah perkara yang berlaku PKS SKPM Gelombang 2 masih diteruskan dalam dua fasa pengisian portal. Dan yang kedua, perincian perubahan portal pelaksanaan SKPM Gelombang 2, kalau dulu dalam tempoh pengisiannya pada tahun 2017, dia ada 3 fasa. Tetapi bermula daripada 2018 sehingga sekarang, pengisian portal SKPM Gelombang 2 ada 2 fasa sahaja, iaitu pada fasa yang pertama, Januari hingga 31 Mac setiap tahun, dan pada fasa yang kedua, Ogos hingga 15 November setiap tahun. Manakala pada fasa April hingga 31 Julai tidak wajib. Tetapi sekolah boleh gunakan sekiranya ingin melihat perkembangan pencapaian pertengahan tahun bagi sekolah masing-masing. Baik, sedikit tentang isu-isu SKPM di sekolah. Apakah isu-isu? Yang pertamanya yang kita lihat adalah lantikan tidak menyeluruh dan bersesuaian. Banyak berlaku. Yang ini saya tidak akan ulas secara panjang lebar. Tiada penyelaran tugas, arahan kurang jelas kepada pasukan pelaksana standard, kefahaman berbeza dan penyataan evidence tidak jelas, spesifik dan juga relevan. Ini yang berlaku berdasarkan kepada pemantauan. Maklumat yang tidak lengkap ataupun kemaskini, penilaian yang dilaksanakan di saat-saat akhir, dan juga kita dapati ada berlakunya kekangan masa dan juga kesalahan typing error dan sebagainya. Dan juga pelaksanaan PKS yang dilaksanakan oleh pihak sekolah tidak merujuk kepada prosedur-prosedur yang disediakan. Nanti tuan-tuan datang ke sekolah ataupun bertugas di sekolah, lihatlah perkara-perkara ini supaya kita dapat menyebarkan maklumat-maklumat yang sebenar. Dan PGB tidak memahami tugas dan peranan pelaksanaan PKS. Dan ini kita sudah pun memberi pemahaman daripada semasa ke semasa. InsyaAllah mereka sudah pun dapat menerima dan juga telah pun faham beberapa perkara. Dan juga tiada perancangan. Dan ada juga di tengah-tengah sekolah di luar bandar, mereka mempunyai masalah capaian talian. Dan juga kurang kefahamanlah isu yang paling utamanya. Jadi matlamat SKPM Gelombang 2 ini bukan apa. Yang pertamanya adalah untuk memastikan sekolah mendapat manfaat apabila melaksanakan PKS SKPM itu. Dan yang keduanya, kita berhasrat bahawa SKPM ini adalah sebagai milik sekolah. Dan hari ini memang pun SKPM itu adalah hak milik sekolah dan dilaksanakan untuk keperluan dan kepentingan sekolah itu sendiri, bukannya untuk orang lain. Dan sebenarnya kita sendiri bila turun ke sekolah, kita menggunakan pakai perkara yang sama. Dan sekiranya sekolah menggunakan perkara yang sama, maksudnya penilaian yang dilaksanakan oleh sekolah secara betul dan juga tepat,
maka kita biasanya bila kita buat verifikasi, dia akan sama. Biasanya macam tu. Dan juga matlamat SKP gelombang 2 ini juga memandu sekolah ke arah proses kerja yang betul dan membantu kepada pihak sekolah membuat pemantauan secara berterusan serta meningkatkan accountability sekolah. Jadi sekadar itu saja perkongsian dan juga perbincangan kita pada petang ini, dan bagi pihak saya, untuk itu saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap dalam tutur bicara dan sesi perbincangan ini yang kurang jelas dan juga kurang faham bagi pihak saya. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serah kembali kepada Puan Moderator. Dipersilakan. Saya nak tanya, saya ada tengok Keratan Akhbar yang bekas Menteri Pendidikan Datuk Mazli Malik, dia ada kata pemansuhan SKPM kerana bebanan guru menambah. Yang tu pemansuhan apa? Baik, siapa yang bertanya? Boleh bagi nama ya? Saya student lagi. Saya Salwa dari PISM PIPAI. Okey. Baik, terima kasih Cik Salwa ya. Pelajar IPG Datuk Razali Ismail. Itu perkara yang dahulu untuk makluman Cik Salwa. Sebenarnya SKPM ini adalah bukannya perkara sesuatu yang membebankan tugas. Sebenarnya itu adalah salah faham sahaja. Seperti yang telah saya jelaskan tadi daripada peringkat awal, sebenarnya SKPM gelombang 2 sangat membantu tugas-tugas Cik Salwa nanti bila berada di sekolah. Dia akan membantu Cik Salwa dalam menguruskan tugas-tugas guru Cik Salwa itu di sekolah. Nanti bila Cik Salwa berada di sekolah, banyak tugas akan diberi oleh pengetua kepada Cik Salwa. Nanti bila Cik Salwa nak laksanakan tugas itu, maka gunakanlah SKPM gelombang 2 sebagai panduan. Jadi Cik Salwa sangat memudahkan Cik Salwa nanti. Kerana dia berasaskan kepada panduan 6P tadi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Bermula daripada perancangan. Kalau Cik Salwa diberi tugas untuk mengurus panitia mungkin, jadi di situlah Cik Salwa boleh gunakan SKPM gelombang 2. Jadi pemahaman yang pertama itu adalah berita yang seharusnya kita ketepikanlah, salah faham sahaja. Okey, Cik Salwa, terima kasih. Okey, terima kasih. Ini Cik Azawi daripada pensyarah Dr. Hijrah. Dia ada tanya, doktor ada tanya, bagaimana ketika pandemik COVID-19, adakah penilaian ini ada dibuat pengubahsuaian? Okey, terima kasih Dr. Hijrah. Inilah sebenarnya kegunaan SKPM gelombang 2. Sebenarnya sekiranya kalau kita berada di sekolah, saya bagi contoh sekiranya Dr. Hijrah ini ditugaskan untuk sebagai salah seorang yang akan melaksanakan penilaian. Jadi doktor yang berusaha doktor akan dapat melihat adakah perkara-perkara yang seharusnya berlaku pada setiap tahun itu berlaku atau tidak. Bermula daripada 1 Januari, kita akan ambil contoh pada tahun 2021 ini. Dari segi pengurusan kepemimpinannya, berlaku ke tidak dari segi penetapan hala tuju. Mungkin ada berlaku, mungkin tidak. Tetapi hari ini sekolah belum buka. Begitu juga dengan pengurusan panitia. Jadi penilaian yang macam manakah yang perlu dibuat bila kita menggunakan dia punya edaran PPS itu, kerana di dalam edaran PPS itu diberi penandaan skor. Jika berlaku ditandakan kosong, jika tak berlaku, jika berlaku ditandakan 1, 2, 3 dan 4 mengikut tahap kualitinya, sekiranya tidak berlaku ditandakan kosong. Jadi jelas di sini, oleh kerana wabak COVID-19 ini, benda itu tidak berlaku di sekolah. Kan? Tidak berlaku. Jadi untuk penilaian itu diletakkan kosong. Tapi masih lagi menilai. Kerana proses penilaian itu adalah setahun. Belum berakhir lagi setahun. Tahun 2021. 15 November 2021 baru berakhir. Jadi untuk fasa yang pertama, memang kosong. Sekiranya sekolah buat juga tanda 1, itu something wrong.
Okey, itu jawapan kami kepada pihak doktor. Terima kasih. Dari segi pengubahsuaian, memang tidak ada pengubahsuaian, menggunakan pakai perkara yang sedia ada. Okey, terima kasih. Saya rasa cukup dah kot 2 soalan ni sebab masa mencemburui kita semua. Sebelum kita mengakhiri majlis ilmu pada petang ini, dipersilakan Yang Berusaha Dr. Rosmani binti Ali, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik, untuk menyampaikan kata alu-aluan penutup. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berusaha Tuan Pengarah, Tuan Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit dan juga yang berbahagia Encik Azawi, penceramah kita untuk slot petang ini. Terlebih dahulu saya ucapkan alhamdulillah, tahniah dan terima kasih kepada pasukan unit pembangunan latihan yang berjaya mengisi slot untuk pelatihan khusus kita pada petang ini dengan satu maklumat yang saya rasa sangat penting bagi kita para pendidik, para guru dan juga pensyarah di IPG dan juga bakal siswa-siswi guru pelatih kami di IPG, KDRI dan juga guru-guru di sekolah. Sebab saya rasa pengisian yang disampaikan oleh Encik Azawi tadi sangat jelas, sangat baik dan memang saya pun terasa bahawa masa mencemburui. Rasa macam perlu lagi tu penjelasan tu. Mungkin kena panggil lagi lah Puan Masrurah lepas ni rasanya. Jadi untuk sebab saya akan dapatkan feedback daripada pelajar. Jika perlu mungkin kita akan panggil lagi untuk semasa yang akan datang bagi keperluan maklumat kepada siswa guru pelatih kita di IPG KDRI. Jadi saya bagi pihak pengurusan mengucapkan banyak terima kasih kepada Encik Azawi yang berkesudian berkesempatan masa bersama kita untuk petang ini dengan memberikan taklimat ceramah kandungan khusus yang sangat baik dan memberi manfaat untuk memantapkan kompetensi kecemerlangan perkhidmatan kualiti para pensyarah dan siswa-siswi guru khususnya siswa-siswi guru IPG KDRI khususnya dan juga guru-guru di sekolah yang sama-sama menyertai slot untuk khusus pada petang ini. Okey, sekian, terima kasih. Saya kembalikan semula kepada Puan Masturah. Tahniah dan terima kasih buat semua. Sama-sama. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Rosmani binti Ali. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami warga IPG KDRI mengucapkan terima kasih kepada ahli panel Yang Berusaha Encik Azawi bin Yusof serta seluruh hadirin yang telah menyertai webinar pada kali ini. Akhir kata sebelum mengundur diri, saya selaku moderator ingin memohon kemaafan sekiranya ada tersilap kata dan terkasar bahasa semasa mengendalikan majlis sebentar tadi. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain masa dan ketika. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.